2 juta pelajar dari lebih 3,000 sekolah rendah menengah kebangsaan di seluruh negara kini berdepan dengan ancaman penyalahgunaan data. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video pada hari ini, saya akan mengupas tentang satu isu yang sudah menjadi kebiasaan di negara kita, iaitu isu penyalahgunaan data. Jadi, apakah itu data? Dada adalah ubat-ubatan yang terlarang dan berbahaya. Terdapat beberapa jenis dada. Yang pertama, ganja, heroin, syabu, ekstasi, buah popi, dan pil kuda. Pengambilan dada akan meninggalkan kesan yang negatif. Manusia mempunyai sistem ganjaran di mana dopamin dihasilkan, iaitu bahan kimia semula jadi. Apabila seseorang itu berbuat baik atau mencapai sesuatu, dadah akan merangsang pembebasan dos dopamin yang luar biasa. Kesannya mampu membuatkan seseorang itu seperti berterbangan di awangan, dengan kata lain mudah hayal atau high. Biasanya, pengguna heroin ini akan menjadi ketagih kerana mereka ingin terus merasa hayal ketika berlaku pembebasan dos dopamin ini. Heroin boleh membuatkan anda semua tenang, tetapi ianya boleh mengakibatkan maut. Jadi, mari kita rungkai dengan lebih mendalam statistik-statistik berkenaan penyalahgunaan dadah ini. Berdasarkan Buletin TV3, seramai 137,176 orang telah terlibat dengan penyalahgunaan dadah pada tahun 2022 dan menunjukkan peningkatan yang sangat ketara pada tahun 2023 dan pada bulan Januari hingga Mac, iaitu seramai 103,760 orang. Angka ini telah menghampiri jumlah setahun bagi tahun-tahun sebelum ini. Statistik telah menunjukkan seramai 130,788 orang telah terlibat dengan penyalahgunaan dadah ini pada tahun 2018 dan menunjukkan peningkatan pada tahun 2019, iaitu seramai 142,199 orang dan sedikit penurunan pada tahun 2020, iaitu seramai 128,325 orang, dan pada tahun 2021 iaitu seramai 123,139 orang. Di sini kita dapat lihat angka orang yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah ini sentiasa tinggi dan tiada penurunan. Sementara itu, sepanjang tempoh 6 tahun ini, majoriti atau kira-kira 95% penagih dadah ini adalah melibatkan kaum lelaki, iaitu seramai 99,488 orang, dan hanya 4.1% bagi penagih dadah perempuan, iaitu seramai 4,272 orang. Di sini kita dapat lihat majoriti yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah ini adalah mereka yang lelaki. Berdasarkan agensi anti dadah kebangsaan, kira-kira 59.6%, iaitu seramai 61,840 orang penagih adalah golongan belia, iaitu berumur 19 hingga 39 tahun. Dan lebih menyedihkan adalah terdapat 0.4% adalah mereka yang masih remaja, iaitu lingkungan 13 hingga 18 tahun, iaitu seramai 396 orang. Ada di antara mereka ini yang sudah terlibat dengan dadah sejak berumur 14 tahun. Sebanyak 41,431 orang pula adalah golongan dewasa, iaitu 40 tahun ke atas, manakala 93 orang lagi tiada maklumat dan tiada kes membabitkan kanak-kanak 12 tahun ke bawah.
Selain itu, majoriti mereka yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah ini adalah mereka yang berbangsa Melayu, iaitu seramai 83,407 orang, diikuti dengan masyarakat bangsa Cina, India, pribumi Sarawak, pribumi Sabah dan lain-lain. Walaupun penggunaan dadah ini merupakan satu perkara yang haram, tetapi ia tetap dilakukan oleh mereka yang berbangsa Melayu dan sudah semestinya mereka ini merupakan orang Islam. Seterusnya, berdasarkan agensi anti dadah kebangsaan, terdapat 5 negeri yang merekodkan cacatan tertinggi bagi kes penyalahgunaan dadah. Yang pertama adalah Kedah, iaitu seramai 11,057 orang, diikuti dengan negeri Johor iaitu 10,962 dan negeri seterusnya adalah negeri Selangor iaitu seramai 10,794 orang. Seterusnya adalah Perak iaitu 9,967 dan akhir sekali adalah Kelantan seramai 9,759 orang. Jadi, apakah faktor yang menyebabkan berlakunya penagihan dadah? Yang pertama adalah tekanan yang dihadapi. Sebagai contoh, masalah peribadi, masalah keluarga ataupun masalah di tempat kerja. Individu akan mengalami tekanan emosi yang keterlaluan dan mengakibatkan individu mengalami kemurungan. Jadi, cara penyelesaiannya adalah individu tersebut akan mengambil dadah untuk mereka melupakan segala tekanan-tekanan yang dihadapi. Faktor yang kedua adalah pengaruh rakan. Di sini, kawan yang telah terjebak dengan dadah ini akan mengajak kawan-kawan yang lain untuk mencuba perkara yang sama. Bagi mengelakkan daripada disisihkan oleh rakan, rakan tersebut akan melibatkan diri dengan perkara yang tidak elok ini. Dan terdapat juga media-media sosial, media-media masa yang memudahkan remaja untuk melihat budaya luar tentang penggunaan dadah ini. Selain itu, dengan media masa juga akan membantu remaja untuk mendapatkan dadah dengan lebih mudah. Faktor seterusnya adalah perasaan ingin tahu. Seperti yang kita ketahui, remaja memang mempunyai perasaan ingin tahu yang sangat tinggi. Jadi mereka ingin mengetahui bagaimana perasaan apabila mereka mengambil dadah itu. Dengan itu, mereka hanya mengambil dadah sedikit pada awalnya, tetapi hari demi hari mereka akan menjadi ketagih dengan dadah itu. Perkara ini berlaku disebabkan remaja tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang kesan negatif apabila mereka mengambil dadah. Dan sebenarnya apabila mereka mengambil dadah akan menyebabkan pemikiran mereka tidak waras. Dan apa yang lebih membimbangkan adalah pengambilan dadah ini boleh membawa maut. Dan faktor yang terakhir adalah kurang didikan agama. Mereka yang mudah terjerumus ke dalam penyalahgunaan dadah ini adalah kerana mereka kurang didikan agama, yang mana menyebabkan mereka mudah mencuba perkara baharu. Jika mereka ini dididik dari kecil dengan ilmu-ilmu agama, mereka akan menjauhi perbuatan yang akan merosakkan diri mereka. Jadi, kesan daripada pengambilan dadah ini akan menyebabkan kanser paru-paru, serangan jantung, kegagalan buah pinggang dan berat badan menyusut. Berdasarkan statistik juga mengatakan angka kematian disebabkan pengambilan dadah mencapai 30% setiap hari. Oleh itu, perkara yang boleh dilakukan bagi mengelakkan diri daripada terlibat dengan dadah adalah: yang pertama, berhati-hati ketika bergaul. Yang kedua, rajin beribadah. Yang ketiga, tidak melawan kata ibu bapa. Dan yang terakhir, jangan sesekali ingin mencuba. Siapa yang terjebak dengan dadah ini boleh dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup dengan Seksyen 39A dan 39B atau Akta 1952, iaitu dijatuhkan hukuman mati jika disabitkan kesalahan. Katakan tidak kepada dadah. Dadah membawa maut. Dadah musuh negara. Dadah kesannya membinasakan.